malaikat apa neraka ni, yang penjaga neraka, kita dah cerita minggu lepas. Berapa ramai yang jaga neraka je? 19. Itu ingat ke tulis? Ingat dan tulis. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi maknanya 19 itu dia sanggup untuk apa? Bayar. Kerana apa? Kerana dia kata dia ada kekuasaan dan apa? Harta pada waktu itu. Tapi Allah kata apa? Kami akan hancurkan dia perlahan-perlahan. Maknanya dia akan hilang sedikit demi sedikit. Satu apa? Dia akan hilang pada saudara mara, dia akan hilang kepada kekayaan yang langsung tidak digunakan dan seumpamanya itu yang kedua. Adapun yang ketiga disebut dengan khaba. Itu dengan khaba ini kata para ulama tafsir apa dia? Khaba ni dia seumpama kalau makanan dibiarkan sehari demi sehari dia akan lama-lama busuk dan kemudian akan hancur. Pernah aja bekalkan makanan aja dekat luar dengan keadaan tenang? Tak ada. Biarkan daging kan, ataupun biarkan ketupat raya sampai sekarang masih ada lagi di luar, mustahil lah. Dia akan pastinya habis. Baik. Maka khaba yang Allah sebut kalimah tabbat ini, iaitu kata ulama apa dia? Makanan tu seumpama tadi, makanan yang dibiarkan sehari-sehari, kemudian pelan-pelan lama-lama dia busuk dan hancur. Untuk siapa dulu? Satu, memang Allah akan tunjukkan pada tubuh jasadnya Abu Lahab. Nanti kita akan tengok macam mana Abu Lahab dimatikan oleh Allah. Dia bukan mati kena bunuh kan? Dia mati dihinakan dengan sampaikan dia tolak mayatnya dengan kayu pada waktu busuk. Satu. Yang kedua, apa yang dibiarkan maknanya pada hari kiamat maka akan dibiarkan badannya itu dibiarkan akan hancur dengan kesakitan yang sangat dahsyat. Jadi ini Allah sebut di dalam ayat yang pertama, iaitu tabbat, iaitu maknanya kalimah kebinasaan kepada Abu Lahab dengan 3 cara tadi. Maknanya Allah hancurkan dia pada harta dan keturunan, Allah hancurkan dia dengan perlahan-lahan, maknanya dihilangkan dia punya fungsi ketuanya, fungsi keturunannya dan seumpamanya, dan pada hari kiamat dan pada kematiannya itu akan dihancurkan dengan dahsyat sehingga busuk dan termasuklah nanti pada hari kiamat. Baik, itu yang pertama. Kemudian disebutkan lagi, wah, kucing tu kat dalam keluar. Kucing fobia betul. Saya pernah jadi imam kan? Tengah jadi imam, terdiam lama. Sebab waktu tu kucing lalu depan tu. Ada juga. Jadi yang belakang ingatkan saya lupa ayat. Jadi diamlah semua kan. Tak apa, ayat tak habis lagi. Saya tengah tenung kucing tu kemarin. Ini tempat lain kan, baru kita sampai. Kau tobatlah kucing ni. Orang cakap lah, tu kan kesayangan Rasulullah, yang tak apalah, ada lagi banyak yang Rasulullah suka kan. Okey, tak apalah. Saya bukan takut geli. Tapi tak tahu lah, tak kena makan yang mana suka kat aku je lah. Dia orang yang takut. Lagi takut lagi dia banyak datang. Ya, sebab kita ada kawan macam tu juga. Bila dia berani? Lagi dia tak nak lagi. Dia datang. Betul? Okey, kita dapat ilmu baru. Hari ni kita buat berani ya. Okey, baik. Itu yang pertama, kalimah tabbat. Okey, yang kedua, pengulangan Allah Subhanahu wa taala tentang kalimah tabbat tadi kan. Satu kalimah tabbat dan kemudian yang kedua boleh tabbat, akhir sekali watab. Okey. Ini maknanya yang Allah sumpah 2 kali. Bila kata ulama, Allah kalau ulang 2 kali dia akan ada 2 makna yang berbeza. Satu, ini saya ambil daripada tafsir-tafsir yang lain lah, tafsir Imam As-Sakhawi, tafsir Imam Ar-Razi dan juga tafsir Imam At-Tabari. Jadi kita tambah-tambahlah penilaian di dalam tafsir. Yang pertama katanya tu, Allah ulang 2 kali itu sebab Allah akan balas 2 kali kecelakaan kepada Abu Lahab dengan disebabkan dua kali kecelakaan ataupun 2 kali perbuatannya kepada Rasulullah SAW. Dan para ulama kata inilah sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adilnya apa? Iaitu Allah akan balas kejahatan dengan apa yang dibuat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala kalau balas kejahatan di dalam penafsiran
Kalau mana-mana kejahatan, Allah akan balas kejahatan itu dengan kejahatan yang kita buat. Dia tak akan balas ganda. Contoh aja, contoh. Selipar aja yang kulit tinggi itu ada yang 4 inci tu. Kulit tinggi itu hilang masa dia sembahyang dekat subuh. Contohlah kan. Kan memang rumah dia tak pernah jalan. Ahli ibadat itu kan. Jadi ajang hilang kasut tu, saat kita jumpa orang yang hilangkan kasut kita tu, apa yang agak-agak dalam hati kita je kita nak buat? Confirm macam-macam dalam hati. Nak pukul dia, nak lempang dia, nak pergi ziarah rumah dia, macam-macam lah kan. Ini juga pasal tu. Maknanya kalau kita punya sifat, dia kalau kejahatan confirm memang nak balas balik lebih daripada itu. Kalau orang bercakap dengan kita, mulut kan, kalau dulu sekolah-sekolah menengah tak serama ni, member tu cakap sikit je pun balas dengan pukul. Begitulah kan, bully pada sekolah tu begitu. Jadi kita punya sifat kejahatan mesti dibalas dengan gandaan. Silap sebenarnya. Dalam agama Allah ajar dalam ayat ini, maknanya bukan ajar supaya kita balas kejahatan dengan kejahatan, tidak. Bahkan itu lebih baik untuk kalau kita balik dengan kebaikan. Tapi nak katanya di dalam penafsiran ni Allah beri 2 kali sebab Abu Lahab ni buat pada Rasulullah 2 kali. Apa yang 2 kali itu nanti kita akan tengok. Maka kata Allah, kata ulama tafsir, Allah balas kejahatan ni dan ini yang perlu kita buat. Maknanya lari kepada apa? Qisas. Kejahatan qisas ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahum min akhihi syai'un fattiba'un lahum bil ma'ruf wa adaa'u ilayhi bi ihsan sampai kepada akhir ayat. Allah kata apa? Kami wahai orang-orang beriman telah ditetapkan kepada kamu untuk qisas. Contoh qisasnya adalah kalau contoh orang tu lempang aja tiba-tiba, maka balasannya lempang dengan kadar yang sama di tempat yang sama. Itu yang diajar dalam qisas. Dan kalau orang tu hamba, maka perlu dibalas dengan hamba, bukan kita. Contoh kita ni ataupun budak-budak, jangan dilawankan dengan orang-orang yang besar. Kan dia budak tu gaduh, tiba-tiba mak bapak join, bapak pula lempang budak tu, tak adil. Dia mesti budak tu lawan dengan budak tu. Jadi agama Allah ajarkan sebagaimana juga dalam peperangan. Ajar buka dalam peperangan Badar, Nabi ajarkan namanya keadilan. Iaitu bila mana datang satu orang gagah perkasa, kata Nabi SAW waktu itu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kau begitu. Sebab apa? Sebab gagah lawan dengan gagah. Kemudian datang yang kedua, kata Nabi SAW, orang kafir yang datang. Saya tak ingat kepada punya cerita penuhnya, cuma Nabi letakkan. Yang kedua tu, dia ni memang istilahnya maksudnya macam kaki kuat, macam bercakap-cakap gitu. Maknanya pandai berkata-kata. Maka Nabi SAW hantar satu pada sahabat yang pandai berkata-kata nak pergi perang. Jadi Nabi letakkan tempat sesuai dengan pada waktu itu. Jadi agama diajar oleh Allah, kalau kejahatan diberikan balasan dengan kejahatan terus. Maknanya habis tu kalau yang berzina, na'udzubillah min dzalik, kemudian dibalas dengan rejam atau semua, itu adalah hudud yang Allah telah tetapkan. Tetapi kalau contoh qisas yang ada pada hari ini, contoh orang tu kena ketuk kepala 3 kali, maka kena balas 3 kali juga kejahatan pada waktu itu kalau dituntut. Tapi Allah kata faman 'ufiya lahu, barang siapa yang memberi maaf, yang tu perfect dan terbaik. Tapi kita akan bagi maaf saja. Lambat, betul tak? Kan ujung nanti baru maaf. Pak tu tak ngerti tapi tak pernah aku maafkanlah. Dia tutup dulu tu, dia geram, dia sumpah serangat, baru dia ni aku maafkanlah dia. Dia tak puas hati kan. Itu seminggu pun belum tahu selesai tu. Dah maafkan, aku dah maafkanlah, tapi itulah dia ujung dia habis seminggu cerita, 2 minggu baru dia maafkan. Yang ni kan memang perlu ada apa istilahnya apa? Kita punya latihan untuk memaafkan orang yang sangat-sangat luar biasa kan. Baik, itu yang disebut oleh ulama tafsir. Kenapa Allah sebut 2 kali? Sebab Allah nak berikan balasan kejahatan itu 2 kali. Sebaliknya kata ulama tafsir, Allah berikan kepada kita yang contoh hari ini kita kena buat pada Allah selalu berikan balasan kebaikan dengan gandaan yang luar biasa. Orang yang zikir sekali, selawat sekali, buat solat yang lain, semuanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat yang sama, tempat yang berbeza, iaitu solat di rumah dengan solat di masjid, maka gandaannya berbeza.
Solat yang kalau wanita di rumah atau di masjid lebih afdal? Rumah. Yakin? Yakin. Pasti. Pasti. Habis tu masjid buat apa tu perempuan? Boleh. Dia tak tahu dia jawab. Boleh kan? Itu memang untuk kita kan. Habis tu kenapa buatkan surau masjid ni? Siap ada kumpulan helwa kan, muslimat baju sepasang kan. Kak Ilham lalu. Kenapa tak? Silaturahim. Silaturahim tu ayat-ayat yang biasa, yang klise kan. Mencari ilmu tawaduk kepada Allah tu ayat-ayat biasa. Kenapa? Sebab berlaku juga pernah di zaman Nabi wanita sembahyang di masjid. Maka dibenarkan perkara tersebut. Untuk tentang afdal wanita di rumah. Tapi kalau ada suami ajak, lebih afdal pada tersebut. Kalau suami kata jom pergi ke masjid, abang. Dia keluar pada afdalnya saya adalah di rumah. Kan? Sebab itu je kalau ada umur kita 40 tahun ke atas, ni ada 30 tahun ke bawah. Ada. Semua 40 tahun ke atas, ke bawah ke atas. Kata para ulama dahulu di zaman apa ulama Syafi'iyah, wanita-wanita ni dia mesti ada cari satu tempat ibadat khusus ni di rumah. Tempat tu lebih dalam lagi bagus. Maknanya contoh aja ada rumah, kemudian aja ada bilik, dalam bilik tu ada bilik, dalam bilik tu ada bilik lagi yang tu lebih afdal untuk dibuat tempat ibadat khusus untuk hajah. Ini adalah jalan para ulama kita. Jadi kalau hajah ada rumah besar-besar, jangan letak sejadah hajah tu tengah medan. Kan jadi saya sembahyang zuhur tu kan. Allah jangan orang salah. Jadi para ulama kata, dan seingat saya ini adalah kalam guru kami iaitu Habib Najmuddin, Ustaz Mahathir. Kata ada wanita 40 tahun ke atas mesti dah ada tempat khusus dia ibadat di rumah. Maknanya mesti ada tempat khusus. Maknanya khusus di mana? Mesti tempat yang lebih dalam daripada biasa. Maknanya kalau contoh hari ni dah tak ada tempat yang khusus yang dalam, mintalah suami buat partition khas untuk ajar gitu. Jadi orang tahu dah tempat tu, sebagaimana Sayyidatina Zainab guru kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada satu bilik khas. Saya pernah pergi rumah Sayyidatina Nafisah guru kepada Imam Syafi'i di Mesir. Rumah tu masih lagi dikekalkan oleh kerajaan Mesir, biliknya masih lagi dikekal. Ada satu bilik kecil ni. Saya ada gambar dia. Bilik tu masih dikekalkan, mana tempat baringnya Sayyidatina Nafisah, mana tempat untuk Sayyidatina Nafisah solat, mana tempat Sayyidatina Nafisah nak bercakap dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia tak jumpa terus pada dia tak terus pada bercakap langsung pada Imam Syafi'i, tidak. Dia akan ada satu tempat yang berbeza. Contoh, ni pintu, Imam Sayyidatina Nafisah akan ada satu tempat dia duduk. Aja tahu tempat duduk orang Arab kan? Yang macam biasa aja makan dekat kedai-kedai Arab tu, memang dia tak nak makan juga kedai Arab. Kan? Okey. Yang kat kedai makan tu, jadi Sayyidatina Nafisah dia ada tempat dia dan dia akan berbicara dengan Imam Syafi'i di sebalik tabir. Maknanya dulu tabir tu dengan kayu lah. Kan kalau kat dinding ni memang tak nampak apa lah buat beza syarat tu. Jadi nak katanya itu tempat wanita yang memang perlu dicari. Jangan carikan. Kena cari satu tempat yang memang khas untuk ajar. Habis kalau orang cakap, saya ni solat kadang-kadang lah, lantak lah tu. Yang penting ada tempat tu. Maknanya jangan sampai kita cakap, kita ni dah kurang solat. Jadi kalau ada tempat tu, bukan untuk makan pepek sambil tengok TikTok kan. Baik. Itu yang dikaitkan maknanya dengan pahala mesti akan Allah berikan balasan berganda. Jadi sama juga ditarbiyah kepada kita oleh ulama tafsir kata kalau kita ini dah mesti balas baik lebih daripada apa yang telah diberikan kepada kita. Ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian masih lagi ayat pertama. Dikatakan apa? Pandangan pertama para ulama tafsir mengatakan kedua tangan yang Allah sebut itu yada, iaitu tabat yada, itu dikembalikan pertama kepada pekerjaannya Abu Lahab, yang kedua kepada seluruh dirinya Abu Lahab. Ini maknanya digunakan apa yang disebutkan dengan tangan itu, maknanya mewakili pekerjaan pekerjaan Abu Lahab, yang kedua adalah seluruh dirinya Abu Lahab. Maknanya
pekerjaan Abu Lahab akan binasa, seluruh diri Abu Lahab pun akan binasa. Baik, kemudian dan bahkan dikatakan dengan kemusnahan kepada seluruhan diri itu apa dia? Kerana tidak ada seorang pun termasuklah anaknya yang akan selesaikan jenazahnya pada kematiannya Abu Lahab. Ini dahsyatnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang buat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, dan Allah pelihara kita insya-Allah. Maknanya akan diberikan balasan sama ada di akhirat ataupun telah tunjukkan di dunia pada waktu tersebut. Baik, kita lihat perbahasan ulama. Yang pertama itu pertama. Yang kedua, berkaitan dengan dua kalimah tabba itu. Yang pertama tabbat siada, kemudian yang kedua tabba. Tabba. Yang pertama katanya ulama tafsir adalah seumpama doa sebagaimana orang yang menyebutkan dengan jazakallah. Jangan saya baca dulu. Okey, tulisan. Itu baru kita buatkan Kita tabat, kemudian tabba. Yang pertama disebutkan dengan Abu Lahab sendiri. Saya nak ulang dia. Okey, ini pertama. Yang kedua didoakanlah, maknanya semoga hancur. Jadi kita uraikan, dia pasti hancur. Yang ketiga, di dunia dan kemudian akhirat. Okey, ini yang tiga daripada yang disebut oleh undang tafsir. Iaitu apa dia? Yang pertama kalimah tabbat, yang pertama iaitu Allah akan menghancurkan, iaitu apa dia? Dengan keadaan doa, berbentuk doa. Maknanya kita jumpa dengan orang tu, kalau sebut orang cakap apa, kalau apa buat baik maka diberikan balasan tu jazakillah. Kalau perempuan lah, ni ajak tukar, lepas ni cakap tak payah sebut thanks ataupun oh thank you all, dan tak payah. Kan biasa kan dia pergi apa reunion ni tu kan, okay bapa thank you bapa, itu salam itu kan dia ajak ubah lepas ni keluar nak cak terima kasih pada orang yang dah raihkan kita, jazakumullah. Gitu. Baru nampak macam wow. Arabnya kan gitu kan. Jadi diberikan balasan dengan jazakumullah khairal jazak. Itu ucapan yang dianjurkan dalam agama kita. Jadi maknanya jazakumullah khairal jazak. Okay. Itu balasan doa lah. Okay. Balasan doa. Jazakumullah. Jazakumullah khairal jazak. Okay. Ataupun kalau nak seorang sahaja, jazakillah. Okey. Jazakumullah khairan jazak. Ini balasan ataupun doa je lah, doa untuk orang yang kalau buat baik kepada kita. Tapi kalau untuk kalimah tabbas ini maknanya istilah jazakumullah khairan, wahana Allah berikan balasan kepada engkau dengan sebaik-baik balasan atau lebih baik balasannya. Tapi kalimah tabbat yang pertama tu para ulama tafsir kata dia seumpama macam itu, tetapi dengan niat untuk penghancuran ataupun kehancuran kepada Abu Lahab. Macam itu. Maknanya tabbat yang pertama ni dia seperti mana ada satu wish ucapan, tapi ucapan apa? Kalau bahasa mudahnya gini. Wahai Abu Lahab, mudah-mudahan kau mati terseksa dan juga semakin hancurlah hidup kau dan kemudian musnahlah hidup kau. Maknanya Allah bagi wish kepada Abu Lahab ataupun ucapan pada Abu Lahab dengan apa? Dengan kehancuran. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan sekadar tu. Allah bagi jaminan pula adalah tadi maknanya mudah-mudahan ada satu jalan. Tapi yang kedua tu kata ulama tafsir, Allah nak bagi makluman kepada Abu Lahab, nih pasti nanti engkau akan hancur, bukan secara hancur. Hidup kau akan hancur, amal kau akan hancur, keluarga kau akan hancur, harta kau akan hancur. Tu
Allah bagi yang kedua pada pasti akan berlaku kehancuran kepada kehidupan dan amal, harta, anak-anak dan seluruhnya. Ini apa dia? Jaminan Allah bagi pada Abu Lahab. Satu. Yang kedua, kata ulama tafsir, yang pertama tu untuk kecelakaan Abu Lahab, yang kedua kecelakaan untuk Ummu Jamil isterinya Abu Lahab. Yang ketiga iaitu akan dihancurkan Abu Lahab dan Ummu Jamil di dunia, dan yang kedua akan dihancurkan Abu Lahab dan Ummu Jamil di akhirat. Ini pandangan ulama kenapa diulang dua kali dan apakah yang dibalikkan, maknanya kembalinya semula pada dua kalimah. Baik, sebelum masuk ayat yang kedua, yang menariknya dalam Al-Quran ini Allah gunakan fa'il madhi. Kan Allah gunakan fa'il madhi. Ajar belajar bahasa Arab sikit kan? Tak, angguk dah. Okey, angguk. Okey, kita belajar sikit. Dalam Al-Quran ni dia ada 3 fa'il. Satu namanya fa'il madhi, yang kedua fa'il mudhari', yang ketiga fa'il amar. Fa'il madhi ni kita cerita ringkas. Fa'il madhi adalah sesuatu yang dah lepas berlaku. Contoh dalam Al-Quran Allah sebut pada yang dah lepas, kalimah-kalimahnya contoh zahaba, telah pergi. Maknanya dia telah pun pergi. Kita ambil satu contoh lah kan, kita belajar asal. So saya nak cerita tentang fa'il madhi ni. Okey, satu kalimahnya zahaba, kemudian yadhabu, okey, zahaba, kemudian idhab atau idhab lah. Okey, ini dia punya fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Zahaba telah pergi. Ni basic lah, basic Yadhabu tu dia sedang pergi ataupun maknanya masih dalam proses untuk dia pergi. Contoh kalau macam contoh aja-aja akan telah gunakan kalimahnya berzahaba. Zahaba ka ilham, ke ila masjid lain contoh. Ilham ialah nama minggu ni minggu depan satu nak letak namanya angkat tangan minggu depan kita sebut nama. Jadi nak katanya telah pergi. Maknanya telah pergi tu telah berlaku. Okey. Kemudian kalau yadhabu ni dia sedang, maksudnya contoh aja sekarang ni tengah yajlis, maknanya sedang duduk ataupun proses masih duduk, tak bangun-bangun lagi pun, maka itu fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ini dia akan kekal dan berjalan berpusing sampai kiamat. Kalau dalam Al-Quran, kalau Allah gunakan fa'il mudhari' itu akan berterusan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian ada satu fa'il namanya fa'il amar. Fa'il amar atas wazannya dengan if'al. Nanti ada satu wazan nanti fa'al, iaitu kalimah hammalah itu Baik. Kalau kalimah amar ni maknanya satu suruhan. Contohnya apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Allah sebut dalam Quran wa'mur, iaitu kalimah amar, hendaklah kamu suruh ahli keluarga kamu untuk solat. Antaranya wa aqimus shalah, dirikanlah kamu solat. Maknanya apa? Arahan oleh Allah untuk dirikan sembahyang. Wa atau zakah, tunaikanlah zakat. Maknanya itu semua fa'il amar di dalam Al-Quran. Baik. Dalam ayat ni Allah sebut guna fa'il madhi. Maknanya apa? Telah pun berlaku kepada Abu Lahab kecelakaan. Soalannya je, adakah Abu Lahab telah berlaku kecelakaan di akhirat? Dan saat ayat ini turun, inilah namanya mukjizat Al-Quran. Maknanya saat ayat ini turun, Abu Lahab masih lagi hidup dan dia tak mati-mati dalam tempoh yang agak lama setelah ayat ini diturunkan. Soalannya, itu orang cakap, lah takkan Abu Lahab dia takkan masuk Islam sebab dah dengar kehancuran dan penghinaan apa semua ni. Nak katanya Allah Maha Tahu, walaupun dah diturunkan ayat, Abu Lahab kekal dalam keadaan kafir, kekal dalam keadaan menghina dan juga menentang Nabi SAW. Ini namanya apa? Sifat ilmu, qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah buat sesuatu bila turun pada ayat Quran tidak akan berubah selama-lamanya. Maka sebab itu turun ayat Al-Quran, Allah bagi jaminan turunlah macam mana pun tentang ancaman, Abu Lahab dengan bini dia sama, kekal prinsip dia akan menentang kepada baginda Rasulullah SAW. Nanti kali cerita bila mana turunnya ayat Quran ni, Ummu Jamil buat apa? Pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk apa? Nak marah balik kepada Muhammad. Dia marah balik kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab pertama dia memang dah benci sungguh.
Yang kedua, dia tahu kalau apa sahaja sumpahan daripada Rasulullah pasti berlaku. Dia tak nak benda tu berlaku dan bahkan dia anggap itu adalah satu penghinaan kepada diri dia. Jadi nak katanya apa? Hebatnya Al-Quran, walaupun cerita tentang fa'il madhi dah lepas pun, sedangkan dia baru berlaku, maka ianya tetap kekal. Nak katanya apa? Nanti dah berlaku dan akan berlaku, kemudian akan diletakkan Abu Lahab di tempat yang binasa pada hari kiamat. Boleh? Selesai. Ayat yang pertama 944. Okey. So itu kaitan dengan Abu Lahab, apa yang Allah binasakan dia, iaitu khusus kepada kehidupan diri dia. Allah letakkan pada ayat yang kedua, maknanya kehancuran yang berganda dunia akhirat, kemudian berganda kepada wish yang Allah bagi atau ucapan yang Allah bagi dan seumpamanya. Maka Allah kata pada ayat yang kedua, harta bendanya dan apa yang ia usahakan tidak sedikit pun memberi faedah. Iaitu apa dia? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Iaitu ma aghna, tak ada apa-apa faedah pun. Anhu maluhu, hartanya, wa ma kasab. Nanti kita tengok kepada perbahatan maknanya kasab. Baik. Dikatakan oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili, harta bendanya tidak akan dapat menyelamatkannya di hari kiamat kelak. Segala apa yang diusahakan, keuntungan yang diraih, pangkat kebesaran dan anak pinaknya tidak mampu menghalang kebinasaan serta azabnya Allah Subhanahu wa taala yang pasti menimpanya. Ini disebabkan perbuatan Abu Lahab yang begitu keras memusuhi Nabi SAW dan menghalang orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlakuan Abu Lahab juga sentiasa menjadi batu penghalang kepada usaha dakwah yang Nabi SAW lakukan di Mekah, dan beliaulah orang yang sentiasa mendustai kata-kata Nabi SAW. Perangai dia dua. Satu, ikut di mana Rasulullah SAW pergi, kemudian dengar. Yang kedua, dia akan buat apa je? Akan mengasut orang supaya jangan ikut perkataannya Rasulullah SAW. Jadi sebab itu je diajar dalam agama kita, mana-mana yang datang kebaikan je ikut. Yang ada manfaat kebaikan, walaupun kita ni tak mampu untuk jadi pencetus, tapi kalau ada kebaikan datang pada kita atau datang kepada kita punya masyarakat, sokong dan raihkan kebaikan itu. Bukan jadi kaki api, batu api supaya jangan pergi ke tempat itu. Contoh, ada kelas helwa ni dua tempat. Contoh. Ataupun ada dua kumpulan untuk Ramadan baca Quran. Kan? Dia ada tim dia, tadarus dia ni, tadarus ni. Contoh. Kalau terkena sorry Nanti dia akan tengok ni dah buat dulu dah. Dia tak ada idea pun, tapi dia ni guru Quran juga. Contoh. Ulang lagi ni. Dia ada kumpulan. Yang ni pun buat tiba-tiba dia kata, dia buat, aku tahu dah bacaan dia tu memang teruk mana pun, dia pun buat juga. Tapi saat mana dia nak buat, dia akan cakap apa, siapa yang ajar kau tu? Oh, ustazah tu tak payahlah ustazah tu, saya dah tahu dah, saya dulu dengan dia bacaan dia tak lah mantap. Tok dia buat kelas. Yang ni yang dilarang dalam agama. Untuk dalam kebajikan nak bersaing dah, silakan. Nak banyak kumpulan kelas ngaji 20, 30, silakan. Tapi jangan sampai menjatuhkan, menghinakan kepada orang yang sedang buat kebaikan. Tapi ini yang berlaku dekat masyarakat kita ni, Melayu Jawa totok ni. Maknanya yang kita punya ni buat saja, dia akan buat juga. Ni buat juga ni. Tapi buat tu apa? Untuk letakkan persaingan. Ajah tak percaya, ajah tengok nanti mesin korban nanti. Dia akan berlaku persaingan. Ni taman ni contoh dia buat berapa ni? Oh, taman ni buat masjid berapa? Masjid dalam 6 ekor. 6 ekor, kita 8 dia. Dia pula bersaing lembu tu berapa ekor. Lepas tu pula nanti cakap, tim kau berapa ramai? Kaki kau punya tolong kita dapat 50, kita 100 be. Ini nak buat korban ke nak bersaing untuk apa? Ada. Ajab percayalah, ini yang akan berlaku dan setiap tahun itulah saya ingat. Tempat saya tu dirahsiakan walaupun dah tahu kan. Kan? Nanti yang ni buat dia akan cakap, berapa tahun ni? Tak payah cerita tahun ni berapa, tahun ni berapa. Samalah juga orang yang buat dekat luar tu, yang Kemboja, yang apa semua. Saya bersaing. Berapa baik tahun lepas? Tahun lepas aku dapat 600 ekor. Tahun ni 700 baik. Buat apa kita nak bersaing benda kebaikan sehingga menafikan kebaikan yang orang buat? Tapi kalau buat seekor 2 ekor kat masjid tu hina ke? Hina
Kan? Jadi nak katanya apa yang kita kejar benda tu. Sama juga kelas-kelas kajian, nak buat silakan, nak buat apa ke majlis silakan. Tak ada masalah. Yang penting jangan sampai menghinakan orang lain. Perangai itu perangai bulat. Mana ada kebaikan, di situ dia akan halal. Dia tak join pun. Dia memang jadi kaki kipas tau. Macam orang-orang yang memang datang, cucuk-cucuk ni, lepas tu dia keluar-keluar. Lepas tu dia dah rasa macam aman tau. Dia dah, orang tak datang kelas tu adalah keamanan bagi dia. Jangan dibuat pegangan tu. Kalau ada jumpa dengan kawan sini je, simpan dekat dalam keranda tu. Baik. Itu yang diletakkan oleh Dr. Rabah tu hari. Baik, maka tidak ada manfaat, maknanya tugasnya bulat. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Ubbad daripada Bani Ad-Dayn, iaitu seorang Arab jahiliyah tetapi telah memeluk agama Islam. Berkata, aku pernah melihat Nabi SAW di zaman jahiliyah di pasar Dhil Majaz. Pada masa itu baginda SAW bersabda, wahai manusia, katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah, nescaya kamu akan mendapat kejayaan. Mendengar ucapan Nabi SAW, orang ramai pun berkumpul dan mengelilingi baginda SAW. Tiba-tiba dari belakangnya muncul seorang lelaki yang putih mukanya tetapi juling dan dua mata hitamnya yang bergelang. Mencelah sambil berkata, sesungguhnya dia iaitu Muhammad SAW, penganut ajaran sesat dan seorang pendusta. Dia terus mengikori Nabi SAW di mana sahaja baginda pergi. Maka aku pun bertanya tentang latar belakang orang tersebut. Orang ramai yang ada menjawab bahawa dia merupakan bapa saudara Nabi SAW. Dalam ayat ini ada menyebut perkataan mal dan kasab. Mal adalah modal dan kasab ialah keuntungan. Kita teruskan lagi. Ayat kedua di dalam surah ini terdapat dua perkara penting yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan Abu Lahab, iaitu harta, dan usahanya iaitu kasab. Perbezaan di antara keduanya ialah harta menunjukkan kepada segala harta benda yang bersifat material yang menjadi modal asal perniagaan. Manakala usaha iaitu kasab menunjukkan kepada untung yang dapat diraih dengan modal berkenaan. So Imam Dr. Rabah Al-Zuhaili ambil salah satu daripada penafsiran daripada para ulama tafsir yang ada. So kita tengok satu persatu. Baik. Maka Allah sebut pada ayat yang kedua ini, tidak akan ada guna langsung apa yang ada pada dirinya, hartanya ataupun kasab ini adalah pada anak-anak. Maknanya pandangan yang lain, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, iaitu harta tu harta, yang kasab tu adalah anak-anaknya, iaitu tidak akan ada manfaat anak-anaknya pada waktu tersebut. Baik, maka kenapa disebutkan tentang anak-anak dan hartanya terkait? Kasab tu terbaik dengan anak-anak. Baik, ini dalam hukum fiqh. Dalam hukum fiqh disyarahkan oleh ulama tafsir antara yang lain. Kata dia apa? Berlaku di zaman Nabi SAW, ada satu orang ayah ni, dia ambil harta anaknya dan kemudian diberikan kepada hambanya atau bibinya atau hambanya kerana terlalu fakir pada waktu itu. Jadi anak ni datang kepada Rasulullah SAW, dikatakan, wahai Rasulullah, ni ayah aku ambil duit aku. Itu istilah tentang harta. Nanti kita tengok apa kaitan harta dengan nasabnya pada anak. Maka dia adu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW jawab, kamu dan seluruh harta kamu dari kasabnya ayah kamu. Maknanya automatik anak-anak ayah boleh ambil hartanya walaupun harta itu diusahakan oleh anaknya sendiri pada waktu tersebut, kerana kasab pada ayah gabung dua, kasab pada keturunan iaitu pada anak, yang kedua kasab pada harta. So berlaku pada waktu tersebut, maknanya apa? Ayah boleh ambil harta anak, maka adakah mak boleh ambil harta anak? Pun sama juga pada waktu tersebut dibahaskan, dibenarkan. Maknanya contoh, ada anak kita kan, kita dapat ialah dah kerja sekian, kita mencakap ni nak minta dapat 200-300, boleh tak diambil pada duit harta anaknya tadi? Walaupun anaknya tak redha, muka memek muka tu berubah kan, banyak dia nak bagi, dia marah betul sebab RM200 tu
tetap hak ayah dan mak kasabnya apa? Iaitu harta anak. Kan Nabi sebut tadi, seluruh kamu dan seluruh harta kamu adalah dari kasabnya ayah kamu. Maknanya Nabi bagi tahu harta kamu tu kasabnya ayah kamu, daripada ayah kamu juga. Sebab ayah kamu yang membesarkan kamu dan ayah kamu yang membenarkan kamu kerja, maka di situ adalah harta kamu juga termasuk kepada kasab ayah kamu. Maka kata ulama tafsir apa dia? Maka harta anak-anak adalah harta orang tua. Bahas lagi pula, adakah harta anak tu harta yang memang bersifat material, ataupun anak tu sebagai harta? Dua-dua pun sama juga. Maknanya anak tu sebagai harta pada seorang orang tua, dan juga harta mereka juga adalah harta kepada orang tua. Sebab kalau anak mati, faraid yang utama pada siapa je? Pada ayah. Ibu dia lain. Nanti dia punya faraid dalam perbahasan faraid itu lebih detail. Itu satu. Jadi pandangan yang pertama begitu. Maknanya kenapa wa maluhu wa makasab? Sebab nanti hartanya Abu Lahab dan kasabnya anak-anaknya Abu Lahab, apa yang ada hubungan, semuanya akan hancur pada waktu tersebut. Satu. Pandangan yang kedua, maluhu wa makasab ini, maknanya yang masih lagi diambil pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata apa? Mal tu harta, kasab tu anak-anak. Kalau Dr. Wahbah Zuhaili, mal tu apa? Modal, kasab tu keuntungan. Maknanya cerita tentang modalnya Abu Lahab akan habis, keuntungan Abu Lahab pun akan habis, tentang perniagaan yang dibuat oleh Abu Lahab. Tapi Abdullah bin Abbas kata tak, mal tu harta, kasab tu adalah anak-anaknya. Baik, itu pandangan yang pertama, melalui kepada apa yang dipandang oleh Abdullah bin Abbas. Yang kedua, apa yang akan musnah ni, harta dan kasab ni? Maka katanya apa? Kasab dan harta itu yang akan terhapus atau akan kecelakaan apa dia? Iaitu saat tak ada satu pun amal soleh yang datang daripada harta ataupun amal soleh yang datang daripada kasab, iaitu anak-anak dia, untuk dia dapatkan ketika mana dia masuk dalam kubur dan saat kematiannya nanti. Jadi nak katanya anak-anak ni dia mesti dapat satu ilmuhan yang besar kalau kita ada anak, iaitu pada saat kita mati dia akan ada kasab untuk apa? Amal soleh yang dilakukan oleh anak, pahalanya akan sampai pada ibu dan ayah pada waktu tersebut. Jadi tadi pagi ada viral video ni aja, kalau ada anak atau cucu aja pastikan tengok satu ada cucu lah. Tak adalah tua sangat saya tengok ke depan ni kan. Dia steady. Kalau ada anak-anak yang masih kecil je, saya tadi ada video pagi tadi, ada, saya tak tahu tadika mana. Saya pun tak tahulah, cikgu dia dah bengong tahap dewa agaknya nak buat konten dekat TikTok. Sang ada yang TikTok yang pakaikan cincin kemudian apa? Atuk muka. Kan anda tahu kan? Oh tak, masya-Allah, saya seorang ni tahu. Dia punya istilah apa, trend. Orang cakap trend nak kena follow kan. Jadi bayangkan benda yang tak boleh buat main-main adalah nikah. Bayangkan dia suruh budak lelaki tu pasangkan cincin dekat budak perempuan tu, kemudian budak perempuan tu dia dah gedik nak mampus tu kan. Kan lepas tu dia seronoklah konten daripada cikgu ni. Saya tak tahu kalau jumpa cikgu ni terkajam ke tak. Dah tak ada konten lain yang kau nak buat untuk anak-anak kau tu kan. Jadi ni kena betul-betul je. Andai berlaku dia betul-betul sebut budak lelaki ni sebut. Ada budak lelaki ni yang memang dah ada kematangan, dah ada dia punya mumayyiz, perempuan ni pun dah ada kematangan, dah ada mumayyiz. Kemudian lelaki ni pula terus cakap, saya terima nikah kepada si fulanah ni, kahwin kan waktu tu. Tak, kena jaga anak-anak kita sekarang. Dengan cikgu yang bengong sekarang yang sama, yang ngajar tak apa-apa pelik ni zaman sekarang, yang si ngajar, kau nak ngajar kan, kau nak cakap dengan orang kat telefon, orang datang kelas. Ada kan? Ada. Di zaman sekarang ni agak muskil kita punya sesi pengajian kan. Ada cikgu lah. Jadi benda ni kena ambil perhatian banyak-banyak. Kena pastikan dan tanya balik anak-anak kita buat apa kat sekolah tu, kena tahu. Supaya kita tengok jalan tu kena betul. Sebab ada orang minta respon lah, tapi saya cakap bukan aku punya kerja aku nak respon benda tu.
Tapi nak katanya viral tu ada video tu. Dia ajar pula budak tu pakaikan cincin, lepas tu budak tu kena gedi-gedi sikit. Aish, aku cakap cikgu ni kan. Sepak je tu. Jadi kena faham lah. Jadi kasab tu tadi maknanya amal anak yang soleh dan solehah, dia akan sampai kepada kedua orang tua. Jadi pandangan yang mengatakan maluhu wa makasab tadi, iaitu apabila anak-anak yang soleh akan dapat, tapi sesungguhnya anak-anak yang Abu Lahab ni bahkan tak sampai pun pada Abu Lahab pada waktu tersebut. Walaupun dia taat dengan ayah dia pada waktu menceraikan dengan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ada pandangan mengatakan mal tu apa dia? Harta yang dia dapat dari warisan. Daripada warisannya lah, maknanya daripada yang telah diwaris. Kemudian kasab tu harta yang diusahakannya. Maknanya pandangan ulama kata apa yang akan hancur, apa yang akan celaka, iaitu harta-harta yang dia ada, dan kemudian apa yang telah diusahakannya, itu semua akan dihancurkan oleh Allah. Dan ada pandangan mengatakan hartanya dan juga harta anak-anaknya, bukan anak-anaknya tapi harta anak-anaknya. Maknanya yang akan hancur kecelakaan hartanya dan juga harta anak-anaknya. Kasab tu kembali kepada harta anak-anaknya. Baik, kemudian dalam keadaan kematian, nak dikatakan sampaikan maluhu wa makasab ini, kita habis pada ayat yang kedua lah. Memang itulah jahat, kena sabar dan tabah. Saya janji tu dalam diri saya tadi, kita akan habis ayat keempat. Kita habis. Tak apalah. Baik, kemudian katanya, kenapa berlakunya maluhu wa makasab ini? Nak katanya hartanya tak ada beri manfaat, anak-anaknya pun tak ada beri manfaat. Berlaku kematiannya Abu Lahab, iaitu dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni, pimpinan perang waktu tersebut adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah, sama dengan masuknya Islam Sayyidina Amr bin Al-As, dan samanya masuk Islam Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhum. Ini batch-batch yang akhir-akhir yang masuk Islam di kalangan sahabat Nabi yang hebat dalam peperangan. Jadi dalam perang Badar, habis sahaja perang Badar, Abu Sufyan pergi jumpa dengan Abu Lahab. Kenapa? Sebab Abu Lahab dia tak pergi perang. Abu Jahal je. Abu Jahal ni dia memang geram dengan Rasulullah. Dia terus bangkit, dia terus angkat pedang, terus pergi lawan Rasulullah. Abu Lahab ni tak. Dia licik, dia pandai macam mana nak mengelak daripada Rasulullah SAW. Maka dia tak ikut pergi perang Badar waktu itu. Jadi Abu Sufyan ni bila sampai saja dengan Abu Lahab, kemudian kata dia apa? Beritahu pada Abu Lahab. Katanya Abu Sufyan, daripada saat kami perang ni, kami ni dah kalah teruk dah. Kemudian kami ni dalam keadaan sangat-sangat teruk, kami dihina dengan orang Islam, iaitu bersama dengan Muhammad Rasulullah SAW. Dan banyak perkara aneh yang berlaku pada kami, dan juga kami nampak Abu Lahab pada waktu itu. Kami nampak malaikat yang membantu Rasulullah SAW diberitahu kepada Abu Lahab pada waktu itu. Waktu itu Abu Lahab kata apa? Itu semua dongeng je semua. Akhirnya apa? Allah bukakan satu persatu. Yang pertama keluar daripada jalan Abu Lahab adalah pembantunya sendiri pada waktu itu. Maknanya apa? Pembantunya keluar. Maknanya bermulanya itu, kata ulama, bermulanya apa sahaja yang diwariskan oleh Abu Lahab ditinggalkan, dibiarkan oleh Allah SWT, dibiarkan oleh pembantunya, ditinggalkan oleh kawan-kawannya, ditinggalkan oleh dia punya sahabat-sahabatnya, keturunan Quraisynya. Semuanya akhirnya tidak ada langsung yang bersama dengan Abu Lahab. Akhirnya apa dia? Sampailah pada anaknya. Sampailah pada anaknya. Apa dia? Iaitu apa dia? Saat mana Abu Lahab hancur tubuhnya, maknanya dia sakit, dan kemudian tubuhnya semakin hancur, dan kemudian membusuk selama 2 hari, disebutkan dalam riwayat. Jangan bayangkan dia dah, maksudnya semua dah tinggalkan dah. Mula-mula pembantu dia, kemudian kawan-kawan dia, orang-orang Quraisy tak nak join dengan dia semua tu. Dan kemudian kata dia apa? Selama 2 hari badannya membusuk tapi tak mati lagi. Ni na'udzubillah min dzalik. Ajah kalau ni amalan lah, amalan. Kalau ada orang yang susah nak meninggal, dia istilahnya apa? Terdampur. Terlantar. Terdampur ke laut tu. Terlantar maknanya dalam sebulan ni paling tak boleh buat apa, tapi memang sangat-sangat uzur lah, memang tak boleh nak buat apa. Maka amalan yang dibuat atau dianjurkan oleh guru-guru kami, baca Yasin sebanyak 3 kali.
Tapi sampailah kalimah mubin sebanyak 7 kali dalam Quran, dalam Yasin juga. Setiap kali baca sampai kalimah mubin, berhentikan seketika. Yang hadir niatkan supaya Allah mudahkan urusan kematian. Dan insya-Allah dengan izin Allah, kematiannya akan diselesaikan oleh Allah setelah mana habis Yasin dibacakan. Maknanya ini saya ambil daripada guru kami lah, iaitu almarhum Syekh Syamsul Bahri bin Zainal, yang dah memang nazak ada sekali kami buat, iaitu orang makcik inilah kesian, nazaknya hampir dekat dalam 2 bulan waktu tersebut. Memang tak boleh nak buat apa, tapi asyik tercungap 2 bulan. Dah bayangkan 2 bulan tercungap macam itu, tapi tak mati-mati. Maka diambil kaedah tadi Yasin, ajak jemaah. Waktu tu kami buat antara maghrib sehingga isyak. Ni bukan nak kata saya pemegang nyawa orang tu, tidak. Yang jadi viral pula kata dia mati Yasin, dia hambali kata dia boleh cabut nyawa orang. Bukan aku. Bukan saya, malaikat. Jadi malaikat maut tu yang akan cabut. Tapi kaedahnya baca Yasin. Waktu tu kami buat lepas maghrib, kemudian baca Yasin 3 kali. Kalimah mubin memang serentak kena niatkan, mudah Allah pemudahkan kematian. Mudahkan kematian dia. Balik kami sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak dikhabarkan meninggal dunia dah waktu itu. Sebab dia akan ada, dia macam terhalang sama ada pada makhluk yang lain atau seumpamanya, kita tak tahu. Tapi untuk mendapatkan kematian yang mudah, itu dibacakan dengan Yasin dengan sampai kalimah mubin 7 kali itu. Setiap kali kalimah mubin diberhentikan dengan diniatkan untuk mudahnya kematian. Dan Yasin ini baca untuk orang yang dah nazak dia. Orang yang elok jangan dibaca. Wah. Jadi orang tu elok baca Yasin nak. Okeylah kami solat Jumaat tu dengan niat yang baiklah. Kan jadi kalimah mubin dia berhenti. Mati tu orang tu. Okey, boleh faham? Baik. Jadi pukul 10 dah. Sikit kita habis saja. Jadi selama 2 hari membusuk, kemudian waktu itu isterinya pun mula tinggalkan dia. Ummu Jamil mula tinggalkan Abu Lahab. Anak-anaknya pun semua tinggalkan Abu Lahab. Sehinggalah pada waktu tersebut katakan apa, tidak ada satu orang manusia pun nak uruskan kematian Abu Lahab pada waktu tersebut. Akhirnya apa dibuat? Iaitu Abu Lahab mati dengan keadaan sangat busuk. Maka waktu tersebut hanya ditolak, maknanya disuruh budak-budak, bukan anak dia, disuruh budak-budak ditolak pakai kayu sehinggalah masuk ke dalam kubur, dan kemudian dibaling batu saat mana masuk dalam kubur pada waktu tersebut. Jadi maknanya Allah hinakan kecelakaan Abu Lahab, kematian dia dihancurkan membusuk 2 hari, kemudian meninggal dunia, mati, anak-anak isterinya semua keluar, kemudian ditolak pakai kayu, disuruh budak-budak, dan kemudian masuk sahaja dalam kubur, dibaling batu waktu tersebut, kemudian ditanam dan ditimbus, dan kemudian itulah cara kematian yang Allah hinakan kepada Abu Lahab. Jadi kita kena doa kepada Allah, mudah-mudahan kematian kita ni kematian yang diberikan nikmat oleh Allah, kematian yang diberikan kemudahan oleh Allah, kematian yang akan diberikan keafiatan oleh Allah. Dan pastinya kematian yang kita harapkan adalah kematian dapat kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kenikmatan orang yang mengakhiri kehidupannya di dunia, dan tanda-tanda ataupun cara-cara untuk kita dapatkan keselamatan pada alam kubur dan alam akhirat nanti, insya-Allah. Cara yang mudah saja, kekalkan kebaikan. Apa sahaja kebaikan. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, orang itu akan dimatikan dengan apa yang selalu dia buat. Jadi buatlah, kalau contoh ada kelas, datang kelas. Pergi masjid. Maknanya kalau ada makan. Kalau ada apa-apalah kan, maksudnya ambil itu jalan kepada keseronokan untuk kita. Mudah-mudahan hajah yang selalu datang Isnin yang tak khatam surah Duha atau surah Al-Masad yang tak habis-habis ni, kemudian dia meninggal dunia, mudah-mudahan dapat khatamnya nanti pada hari kiamat nanti. Amin. Jadi mudah-mudahan apa sahaja yang kita buat pada hari ini diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada minggu hadapan kita akan sambung pada ayat yang ketiga, iaitu tentang kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, iaitu sayasla naran dzata lahab. Kita akan tengok nanti apa makna lahab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemungkinan besar minggu depan saya tak ada, kemungkinan. Dan
minggu satu lagi pun saya tak ada, satu lagi pun tak ada. Akan dimaklumkan bila saya adalah andai itu berlaku. Kerana insya-Allah saya sedang menunggu untuk dapat tarikh haji sebenarnya. Pasport saya dah submit dan kemudian dokumen dah diserahkan sepenuhnya. Tengah tunggu visa keluar dan travel bagi tarikh untuk saya pergi haji. Ajar doakan saya lah. InsyaAllah, amin. Doakan doakan saya lah. Macam nak Bukan nak doa lah. Okay, doakan ya. Doakan saya dan insya-Allah kali ini bersama dengan rumah saya akan bersama saya punya target dengan guru mulia kami lah, Dr. Habib Haji Mudin dengan Wira Sarjana. Wallahu alam, kita tak tahu apa yang Allah nak aturkan, tapi saya mohon sangat-sangat ajah saya tuntut mulai hari ini Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, esok subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, sampailah saya pergi haji. Kena sebut nama saya Muhammad Hambali bin Abdul Rahman, isteri saya Sarina binti Ismail. Ni tolong sebut dua nama ni, mudah Allah panggil sebagai tetamu. Amin, insyaAllah. Kalau saya tuntut ni, siapa tak buat, saya tuntut ke akhirat. Okay, wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke? Ada soalan Soalan dia simple je. Baik. Apakah kelebihan selawat? Apa? Kelebihan selawat yang kita selalu sebut, selawat zikir dan semua selawat lah, berbanding dengan zikir yang lain. Baik. Kata para ulama antaranya Syekh Daud Al-Fatani, dikatakan untuk hidup di akhir zaman, perbanyakkan zikir apa untuk membimbing kita adalah zikirnya selawat. Selawat dia termasuk kepada al-azkar. Apa-apa yang zikir itu adalah ingatan kita kepada Allah, maka selawat dia termasuk kepada zikir. Kalau ditanyakan apakah kelebihan selawat berbanding dengan zikir, satu daripada hadis kata Nabi SAW, satu-satunya amalan yang kalau kita buat dengan perasaan bongkak, takabur, riak, segala bentuk muka berubah bongkak tu, maka hanya satu saja yang Allah terima, iaitu selawat pada Rasulullah. Jadi di situ akan datangnya, maknanya kalau amalan tu sampai, pastinya akan ada tanda qabul. Ini maknanya kalau contoh kita dah mengaji, kita tengah ngaji, tiba-tiba rasa macam sedap pula suara aku, habis. Pahala tadi tu habis. Tengah-tengah ngaji slow ni, tengah pelan. Yasin wal Quran. Tiba-tiba orang lalu wal Quranil lanjut orang lalu tu sebab rupanya nak bagi tahu yang tengah ngaji. Maka amalan macam ni dia akan ada problem untuk penerimaan. Tapi selawat ajak buatlah dengan main-main ke. Salam aja pernah tengok orang selawat sih. Kan marhaban raya kan. Pernah dia sallallahu tak pernah. Dia akan main-main cuit kawan dia, cuit pinggan kawan dia, tunjuk karipap, tunjuk donat tu. Dia akan main. So kata ulama dan sebuah hadis, satu yang amalan yang diterima oleh Allah, apa juga keadaan, adalah selawat kepada Rasulullah SAW. Dan kenapa selawat lebih utama berbanding dengan zikir-zikir yang lain? Kerana selawat adalah untuk menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW, dan dia adalah jalan penyelesaian datang daripada Allah yang paling cepat. Okay, zikir kita subhanallah itu adalah amalan yang dibuat Rasulullah. Tapi apa yang kita nak dapat bantuan daripada Allah yang paling cepat adalah dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Saya ambil ijazah ataupun diambil daripada penghamalan guru kami, iaitu Fadlatul Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, daripada guru beliau iaitu mantan Mufti Mesir iaitu Syekh Ali Jumaah, dan juga daripada guru beliau iaitu Syekh Ahmad Mamduh. Kata beliau apa dia? Amalan untuk mengkabulkan hajat. Dan saya ambil dua amalan selawat iaitu amalan daripada Al-Fadhil Ustaz Kamal Sa'id, iaitu anak murid kanan daripada guru mulia Syekh Muhammad Udin Madbu Al-Banjir Al-Makki. Satu, kalau hajat ada hajat yang sangat besar, buatlah selawat tafrijiyah, iaitu sebanyak 4,444 kali. Tapi kalau hajat ikut lagu yang hari ni, memang lambat nak jumpa 4,000 juga. Allahumma, takut-takut baru 3 tidur dah. Allahumma salli salatan dengan lambat. Yang itu insya-Allah 4,000 memang tak jumpa. Jadi ada satu kaedah kalau ada baca Syekh Nurin punya selawat tafrijah, dia ada Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala. Dia ada laju dia kaedah lagu lah. Tapi kalau ajar rasa memang lagu tu macam tak ada masalah belajar, dia boleh baca, is okay, no problem. Tapi amalannya 4,444 kali. Bila-bila waktu, anytime,
anytime, itulah sekali ini tu. Kan, makanya bila masa tak ada masalah, mana-mana tempat tak ada masalah, yang penting cukup pada tempat makan. Okey, itu satu. Kalau ada hajat yang besar, itu minta pada Allah. Yang kedua, guru kami itu Al-Fadhil Ustaz Kamal Said kata dia apa? Amal selawat Jibril. Selawat Jibril ni paling mudah. Macam mana selawat Jibril? Sallallahu alaihi wasallam. Ha? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Itu dibaca 100 kali. 100 kali setiap hari. 100 kali, jangan tinggalkan setiap hari. Itu tak kisah pagi, tengah hari, petang, apa semua. Yang ini insya-Allah cukup tempoh 40 hari akan pasti dikabulkan oleh Allah dengan hajat kita. Dan saya pesan pada hajat, kalau ada hajat tu jangan bagi hajat tu besar. Jangan hajat mudah-mudahan dapat beli periuk Nauzah. Tak payah yang tu tak payah selamat. Hajat tu tak payah selamat. Hajat kenyit mata dengan suami ajar sudah. Kenyit mata seminggu kenyit-kenyit lah. Sampai saya ingat mata tu tak apa lah. Yang penting Nauzah tu dapat. Jangan. Tapi yelah kalau ajar rasa nak bertawasul dengan selawat tu, dengan tu dapatkan periuk Nauzah, kan tak terpulang Tak wajib Nauzah. boleh ya? Ada soalan? InsyaAllah kita jumpa diizinkan oleh Allah lah. Sebab semalam saya jumpa dengan Datuk Muzani, katanya flight terakhir untuk tabung haji 2 hari bulan 7. Dan kemudian ada yang mengatakan 5 bulan 7 tu flight terakhir dari Malaysia. Walhasil saya sedang menunggu, dan saya sebut sekali lagi, saya tuntut pada Haji untuk sebut nama saya dalam rumah saya. Yang dalam ni pun sama juga. Allah a'lam bissawab. Aku nak qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minat astaghfirullah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanallah wa bihamdika. Mohon maaf salah silap kalau juga kata bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.